Okay. Kelas kita dah record. Okay, sebelum kita start, John nak korang tanya, ada apa-apa soalan tak? Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tanya sebelum kita start. Okay. Okay, 46 mata memandang. Minggu lepas korang profit tak? Okay, total kita trade korang profit tak? Alhamdulillah profit, Alhamdulillah profit. Okay, mantap lah Mat. Macam mana nak tahu sesuatu trend tu dah habis atau diteruskan lagi? Okay, baik. Nanti saya akan bagi tahu. Tak. Okay. Okay, tapi floating tu takut, Mat. Floating tu dia, kita tak boleh nak expect benda tu. Okay, kadang-kadang kita punya setup tu masuk-masuk terus biru. Okay, kadang-kadang setup kita masuk-masuk memang floating. So benda tu basically memang this month and last month memang agak volatile. Okay, market agak volatile. Lepas tu market banyak kat sideway. Okay, banyak news. So last 2 weeks performance kita okay, but last week performance kita kurang sikit. Okay, tapi kita still menang. Okay, daripada 12 setup kita still 9 win. Okay, so kalau ikutkan secara logik, okay, daripada 12 setup 3 loss 9 win, bermaksud korang sepatutnya profit. Okay, tapi kalau korang loss atau MC disebabkan satu SL, bermaksud apa? Bermaksud korang tak layer dengan betul. Okay, itu satu. Dan kedua, korang tak buka amount yang sama dengan account korang. So katakan 100 USD. Okay, macam last week. Banyak saya dapat John dapat daripada korang lah, aduan lah. Okay, korang punya account, okay, 100 USD. Okay, account 100 USD. Kalau kita nak main currency, okay, kita boleh buka 0.01 sampai 0.02. Okay, ini kalau account yang bawah 100 USD. Okay, kalau kita main currency, kita boleh buka daripada 0.01 sampai 0.02. Okay, kalau kita nak layer, maksimum kalau account 100 USD, kalau ikut John lah. Okay, John hanya akan layer 3 hingga 4 sahaja. 3 hingga 4 layer sahaja. Okay, ini yang pertama. Ini untuk currency account yang bawah 100 USD. Okay, so macam mana korang nak layer? Okay, saya akan ajar kejap lagi. Tapi dia punya money management korang kena macam ni. Kalau account 100 USD, korang hanya boleh buka 0.01 hingga 0.02. Okay, kalau korang account 100 USD, korang buka 20 sen, bermaksud apa? Bermaksud itu bukan money management. Okay, 20, korang buka 20 sen, okay, 50 pip ke 60 pip, korang dah loss besar. Okay, so bila korang dah loss besar dengan amount equity 100 USD, bila kita nak recovery, kita akan susah, akan sangkut, akan semput. Sebab apa? Korang account 100 USD tapi korang buka lebih daripada yang sepatutnya. So bila korang loss, bila kita nak recovery, itu yang susah kita nak recovery tu. Itu yang kadang-kadang bila korang tanya tu, John, okay, 1 SL tapi kita dah win 3 straight. Tapi kenapa saya still lost? Okay, tak recovery. Separuh pun tak sampai. Sebab apa? Sebab korang buka besar. Okay, korang lost masa tu sebab korang buka equity lebih dari sepatutnya.
Okay, faham tak akaun bawah 100 USD? Ini untuk kita main currency. Okay, kalau kita nak main gold, okay, 100 USD, okay, maximum, okay, lot size yang korang boleh buka still sama 0.01 sampai 0.02. Okay, ini untuk gold. Tetapi, okay, korang tak boleh buka sampai 4 layer. Okay, dan certain broker, kalau korang account 100 USD, okay, kalau korang buka main gold, masuk gold, korang boleh tekan 0.01 sahaja. And one thing, korang tak boleh nak layer pun certain broker. Sebab apa? Sebab equity korang kecil, korang buka besar. So nak tak nak, account 100 USD, okay, maksimum korang boleh buka kalau nak main untuk gold 0.02. Ini maksimum lah ni. Okay, kalau nak layer berapa kali? Layer maksimum untuk gold account 100 USD hanya maksimum 3 kali sahaja. Okay, 2 hingga 3 kali. Okay, 2-3 layer sahaja korang boleh buat. Faham tak? Sebab apa saya kata 2-3 layer? Sebab kalau korang buka lebih dari 3 layer dengan equity 0.01 dan 0.02, kebanyakan broker akan reject layer yang ketiga atau keempat. Memang korang tak boleh buka pun layer. Okay, faham tak? So nak tak nak, korang make sure kena jaga MM. Okay, MM itu nombor 1. Okay, layer pun dengan betul. Kalau katakan akaun korang 100 USD, okay, dah tahu 2-3 layer sahaja boleh buka. Okay, so bila time nak layer tu time bila? Bila kita floating 15 pip ke atas. Okay, floating merah 15 pip ke atas. Bermaksud kalau korang buka 0.01, okay, kalau floating merah 15 pip, korang akan rugi kat MT4 tu $1.50. Okay, faham tak? So, bila korang tengah floating $1.50 ke atas, baru korang buka satu lagi layer. Okay, faham tak guys? Okay, faham tak? Okay, korang jangan dengar orang-orang luar yang mepek-epek tu, yang account 100 USD, gold korang boleh buka 5-6 layer. Otak dia. Okay, kalau saya pun buka 100 USD broker yang saya pakai, tak boleh buka 2-3 layer pun, satu layer je. Okay, layer kedua dah tak boleh. Sebab apa? Gold memang dia punya price tu besar. And SL pun memang besar, Mat. So nak tak nak, korang tak boleh sangat main account 100 USD. Boleh main account 100 USD, tapi tak boleh layer lah, Mat. Sebab kalau korang nak layer pun, broker dah block korang punya entry tu. Memang tak boleh entry pun. Sebab account korang kecil. So macam mana? So memang tak boleh buka lebih daripada equity ni 0.01 atau 0.02. Faham tak guys? Okay, korang faham tak Mat? Okay, korang faham tak? So bila kita dalam keadaan ni, okay, ini yang pertama. Okay, ini currency. Okay, ini cara currency dan ini cara gold. Okay, korang faham tak? Sebab tu korang yang akaun bawah, senang cakap, akaun bawah 200 USD, korang ada masalah macam ni. Okay, masalah macam ni. Okay, kadang macam last week kita ada 3 SL. Okay, benda tu memang kita transparent, 3 SL. Tapi bila 3 SL tu korang 100 USD, tapi lot size korang 0.05, 0.010, 0.20, faham tak? So account korang tu tak tally dengan amount yang korang ada. Faham tak? So bila korang buka, katakanlah korang buka 0.5 sen. Okay, account 100 USD. Okay, kalau kena hit SL 50 pip, korang dah hilang $5. Itu baru satu layer. Kalau korang buka 0.05, kalau korang buka sampai 3-4 layer, dah berapa dah tu korang loss? Faham tak? So bila SL, bila kita nak recovery, korang sakit. Sebab apa? Bila korang loss tu, korang loss amount yang tak sepatutnya. Bila korang profit amount yang tak sepatutnya. Bila korang loss, amount yang tak sepatutnya juga. Faham tak? Sebab apa? Okey, contoh. Signal pertama gold buy.
Katakan signal pertama gold buy, korang dah profit. Okay, dah profit. Tapi signal kedua SL, tapi korang loss terlalu besar. Okay, so bila loss terlalu besar atau MC, bermaksud apa? Bermaksud korang tak jaga money management. Okay, so bila kita nak recovery, okay, bila Don kasih recovery, dah 3 pair straight win, okay, tapi still korang tak boleh recovery. Sebab apa? Sebab korang loss dengan amount yang tak sepatutnya. Okay, kalau account 100 USD, okay, dengar baik-baik untuk account yang bawah 200 USD lah senang cakap. Okay, satu setup, okay, kalau korang jaga korang buka 0.01 hingga 0.02, okay, kalau korang buka 3-4 layer dengan betul lah dengan cara yang macam ni, kalau MC, kalau SL lah, SL ini cerita SL. Kalau SL korang hanya rugi $12 mat. Okay, rugi $12 macam mana boleh MC? Faham tak? Dengan satu setup korang SL. Okay, satu setup SL korang sepatutnya kalau akaun bawah 200 USD jaga korang takkan hilang lebih daripada $10 merah. Okay, faham tak? Kalau korang loss, okay, akaun 100 USD, satu setup korang loss daripada $10, bila nak recovery, itulah sampai mampus tak recovery tu, Mat. Faham tak? Itulah sampai mampus korang deposit. Faham tak? Sebab apa? Sebab korang tak dapat ilmu yang betul. Sebab apa? Sifu-sifu yang kat luar tu cakap apa? Akaun 100 USD boleh buka sampai 10-16 layer. Kepala otak dia. Okay? Sebab tu bila satu setup korang MC hilang semua. Faham tak? Kalau cara macam tu, satu setup korang boleh MC atau loss 50% daripada equity, baik korang main wukong. Faham tak? Baik main judi je. Main Rolex ke, main monyet ke, main naga ke. Sama je. Faham tak? Sebab apa? Sebabkan satu SL, korang hilang banyak. Hilang lebih dari yang sepatutnya. 50% equity. So, bila korang dah hilang 50% daripada equity, macam mana korang nak recovery? Okay? Kalau secara logik pun memang susah. Okay? Kecuali kalau korang punya pengalaman dalam forex tu dah 5-6 tahun. Faham tak? Itu akaun $10 pun korang boleh flip beratus-ratus. Tapi ini untuk 2 tahun. Ilmu yang 2 tahun ke bawah. Bermaksud kalau korang trade bawah daripada 2 tahun, bermaksud korang still newbie, Mat. Okay? Bukan korang baru je 100 pip dapat, korang dah happy macam dapat 1000 pip. Macam ikutlah TikTok punya orang tu kan. Baru je dapat satu setup 100 pip. Tapi happy dia macam dah 1000 pip. Faham tak? Korang terlampau banyak sangat ikut-ikut orang. So bila satu pair korang hit SL, korang loss. Loss 50% ke atas atau MC. Sebab apa? Sebab korang tak jaga margin, Mat. Korang tak jaga Okay, setup ada 12 minggu lepas. Okay, setup ada 12. Takkan setup ada 12, menang 9 sebabkan 3 SL, korang hilang terus. Sepatutnya korang tak hilang equity pun. Korang hanya hilang apa? Hilang profit sikit. Sebab apa? 9 dah profit. Okay? Kita SL bila? Hari Khamis. Hari Rabu. Faham tak? Korang jangan expect setiap kali saya bagi signal, satu signal tu akan pergi 100 pip, 50 pip, 20 pip, Mat. Tak boleh, Mat. Okay? Sebab kita ni small trader. Kita hanya buat apa? Buat analisa. Faham tak, Mat? Yang menjalankan tugas tu big bank. Okay? Orang-orang kaya yang bilion-bilioner. Korang yang setakat bank dalam adalah 1 juta je. Itu pun dah belagak. Faham tak? Korang ingat dalam bank korang 1 juta, korang tekan forex tu, dia bergerak ikut korang. Memang tak lah, Mat. Faham tak, Mat? So, nak tak nak, SL wajib ada. Ikut apa yang saya kasih. Ikut. Kalau SL 50 pip, 50 pip. Kalau saya kata SL, besarkan sikit. Paling besarkan sikit 60 pip, Mat. Kalau korang jaga 60 pip SL, paling hilang $15 kalau korang buka 2-3 layer. Secara logiknya, baru hilang $15, Mat. Macam mana satu setup korang boleh loss banyak? Faham tak, Mat? Itu yang saya pelik. Faham tak? Rata-rata korang kebanyakannya bukannya newbie yang betul-betul newbie. Rata-ratanya dah setahun, dah 2 tahun. Tapi still benda yang sama. Korang still bila kelas cakap, John, loss. John, MC. Bila saya tanya MC, time mana? Time 1 SL.
Bila tengok balik korang punya equity dan lot size korang buka, account 150 USD. Tapi buka sampai 30 sen. Itu namanya apa? Itu menempah maut, Mat. Faham tak? Kalau korang dah buka besar daripada equity korang, kalau korang loss, saya tak tanggungjawab. Faham tak? Kalau korang jaga saya akan bertanggungjawab. Saya gentle punya. Setakat SL, saya boleh recovery, Mat. Faham tak? Korang janganlah sebabkan 1-2 SL, korang hilang semua. Bermaksud korang 1 minggu tu, kerja korang tu sia-sia je, Mat. Sebab apa? Korang dah lah trade Isnin sampai Jumaat. Okay, let's say 2 minggu lepas tak ada floating. Semua biru, fly. Semua profit, tak ada SL. Tapi last week ada SL. Memang kita tak boleh nak buat apa. Saya pun tak nak ada SL. Faham tak? Tapi kalau dah market kata SL lah kita. Faham tak? Tapi bila SL, korang jangan loss. Biar profit je yang loss. Kalau equity yang loss sekali, itu yang masalah bila nak recovery, Mat. Faham tak? Korang jelas tak korang? 70 mata memandang korang jelas tak benda ni? Okay? Sebab 1 minggu 10 ke 12 setup. Okay? Tak perlu rushing, Mat. Faham tak? And 1 kali setup, korang janganlah expect pergi 50 pip, 40 pip. 15 pip ke atas bila profit, terus secure half profit. Tinggalkan 1 ke 3 layer je with BE. Faham tak? Kalau dia terbang 100 pip, itu rezeki, Mat. Alhamdulillah. Tapi kalau market hanya bagi 20 pip, macam hari Jumaat, dua-dua pair kita hanya 30 pip, 29 pip atau 30 pip. Okay, NZD USD dengan gold. Hanya dapat 30 pip dengan 29 pip. Ini gentle saya cakap. Okay, John, transparent. Hari Jumaat kita memang 29 pip, 29 pip. Okay, so katakan kalau korang buka 1 sen pun, kalau dua-dua tu profit, total dah dapat $5, Mat. Faham tak? So kenapa korang perlu tamak? Faham? Hari-hari memang bukan tak sama. Faham tak? Hari Jumaat kita dapat 29 pip, dua-dua pair. Tapi hari Khamis kita dapat 60 pip. Tapi hari Rabu kita dapat 100 pip, Mat. 100 lebih. Faham tak? Itu sepatutnya dah terlebih. Profit tu dah terlebih. Tapi korang still loss bila SL. Sebab apa? Korang tak jaga Mat. Korang layer pun tak betul. Faham tak? Kalau korang nak konsisten, korang kena ikut cara ni, Mat. Jangan kejar kaya, Mat. Kalau korang nak main besar, buka je akaun besar. Faham tak? Tak MC. Akaun 1000 USD, kau buka lah 5 sen. Sampai mati tak MC kalau layer dengan betul. Faham tak? Ini akaun kecil ke akaun besar ke sama. Kena betul. Okay, faham tak? Ada tu akaun 500 USD. Okay, akaun 500 USD, kau buka satu lot. So, siapa yang bodoh? Korang ke saya? 500 USD maksimum korang boleh pergi 15 sen, 10 sen, boleh buka 2-3 kali. Tapi kalau 500 USD korang buka satu lot, bila SL memang sakit lah, Mat. Faham tak? So benda tu dah sia-sia. Faham? Saya ajar lain, saya cakap apa? Jaga Okay, santai je, Mat. Masuk slow-slow, zone besar. Korang pun dah tahu, zone besar 50 pip, 60 pip. Jadi bila 5 pip floating, janganlah entry baru lagi. Tunggulah bila dah floating 15 pip ke 20 pip merah, baru buka second layer. Ini baru dah lah first entry. Okey, dah buka 1 sen. Lepas tu pelut baru je 3-4 pip merah. Dah buka lagi. Merah sikit buka. Bila SL memang MC lah, Mat. Faham tak? Memang loss besar lah, Mat. So bila korang loss macam tu, korang menganjing-anjing. SL 50 pip, TP 10 pip. Kepala otak korang. Faham tak? Korang tu yang gila. Faham? Logik akal sikit, Mat. Faham tak? Kalau korang nak 100 USD, nak satu hari 1000 USD untung, tak payah main forex, Mat. Pergi main judi. Benda sama je, Mat. Benda ni investment. Kita nak kejar konsisten. Faham tak? Kalau korang tak nak kejar konsisten, korang jangan main forex. Gentle aku cakap, Mat. Faham tak? Buang masa je, Mat. Depo profit. Depo profit MC. Bila nak withdraw tu, depo. Setiap minggu korang depo je. Withdraw tak? Bila tanya kenapa? SL. Bila SL je korang mengamuk. Menang 9, SL 3. Tapi still tak profit. Kenapa? MM lah, Mat. Faham tak? Korang jelas tak benda ni? 65 mata memandang. Okay, tak perlu ego, Mat. Okay, akaun kecil ke, akaun besar ke, Mat. Kalau korang jaga benda ni, sampai mati takkan MC, Mat. Berani jamin, Mat. Okay.
Tapi kalau 100 USD, kalau korang pun boleh MC, bermaksud apa? MM tak betul lah, Mat. Layer tak betul. Saya dah ajar. Layer setiap 15 pip, 20 pip merah, baru layer, Mat. SL tetap ada. Kenapa kalau SL? Dia je lah kalau SL, Mat. Kita counter lah balik, recovery lah balik. Bukan susah pun, Mat. Faham tak, Mat? Macam esok, korang trade, setiap hari korang trade saya tengok, macam esok dah nak mati, Mat. Esok kiamat. Faham tak, Mat? Memang kita semua perlukan duit. Okay, memang semua perlukan duit. Komitmen banyak, memang yes. Tapi kena dengan cara yang betul, Mat. Kalau korang asyik nak full margin 24 jam, Mat, memang kayap, Mat. Faham tak, Mat? Tak ada dalam forex ni, Mat. 10 setup kau full margin, Mat, memang MC. Gentle aku cakap, Mat. Faham tak? Okay, 70 mata memandang, faham tak? Janganlah bila saya ajar korang cakap. Habis tu sifu-sifu lain ajar martingale layer. Memanglah sifu lain ajar martingale layer, Mat. Tapi korang kira tak? Bila dia ajar martingale layer, bila SL, korang kira tak berapa loss? Faham tak? Benda tu yang penting, Mat. Ini korang memang ambil ilmu tu betul. Martingale layer, sifu tu ajar betul. Martingale layer, semua tu betul. Tapi kena tak dengan equity korang punya account tu, Mat? Okay, account 100 USD, martingale layer sampai 15 kali. Itu bodoh ke apa, Mat? Bodoh lah, Mat. Itu buat benda sia-sia, Mat. Kalau kau tanya budak kecil pun, okay, 100 USD, buka sampai 15 kali layer, bila SL memang MC. Faham tak? Itu saya pun tak boleh tolong, Mat. Faham tak? Okay, rata-rata korang bila profit, feedback pun tak nak kasih, Mat. Faham tak? Profit pun tak nak kasih, share. Tapi bila floating merah, bila SL, laju. Apalah, SL 50 pip, TP 10 pip. Korang cakap pandai, cuba korang bagi signal tengok. Cuba korang buat setup, senang tak? Faham tak, Mat? Okay, saya tak pernah cakap setup yang saya ajar ni 100% win. Tak, Mat. Okay, korang sendiri boleh menilai kot. 2 minggu lepas daripada 15 setup kita menang. Tapi minggu lepas 12 setup, 13 SL. Tak boleh nak jangka lah benda tu, Mat. Faham tak? Setiap minggu tu berbeza-beza. Setiap minggu tu perjalanan market, structure market, pergerakan dia ni berbeza-beza. Tergantung kepada news, tergantung kepada negara tersebut. Faham tak? Kalau kita main GBP, kita tengoklah GBP. Okay, faham tak? Bila saya kata ada news, korang faham lah kenapa news? News akan bergerak sangat laju. Faham tak? Contoh, kalau tak ada news, nak dapat 10 pip pun ambil masa 1 jam. Tapi kalau korang main time ada news, 1 saat pun boleh pergi 100 pip, Mat. Faham tak? So, bila korang lost macam tu, takkan korang nak salahkan orang lain. Salahkan diri sendiri lah, Mat. Faham tak? Saya ajar ni korang untuk konsisten. Saya tak pernah ajar full margin punya setup. Saya tak pernah ajar martingale layer. Tak pernah. Sebab saya tahu tu semua bullshit, Mat. Okay? Korang account 100 USD, martingale layer sampai 15 kali, kepala otak dia, Mat. Faham tak? Jelas tak benda ni, Mat? Okay? So, minggu depan, korang make sure screenshot benda ni, ingat sampai mati. Okay? Kalau account bawah pada 200 USD, macam ni cara dia. Kalau account atas 300 USD ke atas, 300 ke 500 USD. Korang buka lah 5 sen tu 5-6 kali. Faham tak? Korang boleh layer banyak kali walaupun account besar. Janganlah account 500 USD bila orang cakap account besar, korang terus buka satu lot. Faham tak? Itu kan namanya bijak. Itu namanya bongok, Mat. Okay, 500 USD kau buka satu lot. Itu bongok namanya tu. Bila SL kau salahkan orang. Faham tak, Mat? Okay, jelas tak? Sampai sini jelas tak? Korang faham tak? Cara nak jaga cara nak layer. Okay, bila profit 15 pip, okay, katakan saya dah update 15 pip profit, belum hit TP1 lagi. Korang secure lah half. Okay, entry point atas-atas tu korang tutup lah, Mat. Bila dia turun lagi, korang masuk lah lagi. Faham tak? Hidup ni kena bijak, Mat. Kalau dah sampai 15 pip, ambil secure half profit tu. Ini tak, korang nak tunggu sampai 50 pip baru korang tutup semua. Susah amat. Faham tak, Mat? Bukan setiap setup tu kita akan dapat 50 pip. Saya memang nak, Mat, setiap setup saya dapat 50 pip ke atas. Sebab apa? Kalau korang bayangkan, kalau saya trade 15 setup tu semua 50 pip ke atas. Memang saya lagi belagak lah, Mat. Memang aku lagi power lah, Mat. Memang aku cakap aku power 50 pip aku dapat. Tapi sebenarnya, Mat, forex ni tak macam tu, Mat. Faham tak? Korang nak dapat 10 pip biru pun susah. Nak kena lain pelut,
nak kena main perasaan, main jantung. Faham tak? So kenapa korang perlu setiap kali trade korang perlu riskkan korang punya account? Faham tak, Mat? Korang tak penat ke jadi apa tukang deposit? Yang kaya broker, Mat. Ha. Faham tak? Bukan korang MC aku kaya, Mat. Faham tak? Ini aku SL, korang boleh cakap, John kaya lah. Acik dia, aku tak minta apa-apa pun daripada korang. Faham tak? So macam mana boleh cakap aku kaya kalau korang MC, korang SL? Okay? Aku tak ajar pun korang buka besar, aku siap ajar jaga MM. Okay? Faham tak, Mat? So dari mana aku nak guna duit korang? Okay? Daripada mana aku nak habiskan duit korang? Aku ajar benda yang jaga MM. So kalau ikut logik, memang takkan MC, memang takkan hilang. Okay? Kalau 3 SL sekalipun, korang takkan hilang 50% equity. Kalau korang jaga MM lah. Okay? Faham tak? Benda ni kita nak withdraw setiap bulan, awal bulan kita depo, akhir bulan kita withdraw. Tak pun setiap minggu kita withdraw. Itu yang kita nak. Jadi bila kita nak dapatkan amount yang macam tu, jadi setiap hari kita trade je lah santai-santai, Mat. Faham tak? Kalau akaun 100 USD, setiap bulan korang boleh buat 50% daripada 100 USD, benda tu dah kira bagus lah, Mat. Kira laju lah, Mat. Faham tak? Cuba kalau korang masuk investment tempat-tempat lain, setahun 5%, Mat. Faham tak? Ini sebulan 50% daripada 100 USD. Cukup, Mat. Faham tak? Kita kena belajar bersyukur dan cukup. 50 USD kita dapat buat sebulan. Cukup lah. Korang nak dapat 50 USD sebulan ke korang nak hilang semua? Nak jadi kaki depo? Mana korang nak? Faham tak? Sebabnya, kalau korang asyik full margin je, sampai bila-bila lah korang takkan konsisten, Mat. Faham tak? Jelas tak benda ni? Okay? Aku harap John dah mepek-gepek ni korang jelas lah. So, minggu depan, minggu baru, jangan benda yang sama, Mat. Faham tak? Sebab sekarang dunia dah susah, Mat. Ekonomi pun susah. Nak kerja pun susah, Mat. Jadi kita trade pun, korang kena trade dengan bijak. Faham tak? Kena trade bijak, smart. Kalau orang lain boleh withdraw, orang lain boleh grow walaupun SL, kenapa korang tak boleh? Faham tak? Sama je. Dia manusia, korang manusia. Bezanya apa? Bezanya emosi, ego. Faham tak? Benda tu yang membezakan. Pandai tak pandai tu sama, Mat. Sebab dua-dua manusia, dua-dua ada otak. Dia yang membezakan kita berdua adalah emosi dan ego kita. Okey? Jelas tak benda tu? Okey? Jelas tak? Okey? Biar saya baca balik pada atas. Saya akan baca, saya akan tanya. Korang tanya je. Okay? Jangan risau. Saya transparent je, Mat. Memang saya ada SL last week. Kenapa? Saya tak pernah cakap 100% win setup saya. And takkan ada dalam dunia ni orang cakap setup dia 100% win. Tak ada, Mat. Korang janganlah percaya benda tu, Mat. Okay? Bullshit. Sedangkan korang bisnes pun boleh rugi. Faham tak? Okay? So benda tu kena logik di akal, Mat. Okay, sama juga cara kita trade, kena logik, Mat. Okay, janganlah ikut busuk-busuk orang, sifu-sifu yang tunjuk Lambo je korang ikut. Sebab apa korang ikut? Oh, dia pakai Lambo. Memanglah dia pakai Lambo, Mat. Kalau dia pakai Lambo, bermaksud apa, Mat? Bermaksud duit dia ada, Mat. Sebab tu dia full margin, dia tak kisah. Tapi orang macam kita, kan, B40 punya orang, nak dapat 100 USD pun susah, Mat. Gaji kerja pun 2-3 hari baru dapat. Faham tak? Ada orang tu 100 USD 2 minggu baru dapat. So korang ni macam mana? Jagalah Mat kalau nak konsisten. Nak konsisten, nak withdraw. Tak dapat withdraw setiap minggu, withdraw lah setiap bulan. Faham tak? Apa yang dikejar sangat setup tu, Mat? Setup ni hari-hari benda sama, Mat. Hari-hari kalau korang tengok hari-hari benda sama. Support resistance, support resistance. So kenapa korang trade macam besok nak mati, Mat? Okay? Jelas tak? So nak 70 mata mandang, saya harap korang ingat benda ni betul-betul. Apa yang korang belajar daripada siput kat luar tu, korang tengok balik. Faham tak? Janganlah dia bagi A, korang pun ikut A. Bila saya kata, martingale layer tak okey. Tapi sifu sebelah cakap martingale layer okey, cikgu. Siapa sifu luar? Adalah yang ada kolam renang rumah dia tu. Dia trend line pun dia ajar salah. Korang nak ikut dia. Faham tak, Mat? Okay, janganlah ikut orang. Orang tunjuk kereta, korang pun ikut bulat-bulat. Kalau dia makan tahi, korang pun makan tahi ke, Mat? Faham tak, Mat? So, menilai. Okay, korang ada hati, korang ada fikiran. Menilai benda tu elok-elok. Okay, mana ilmu yang betul, mana ilmu yang tak betul. Okay, bukan saya kata martingale layer tu tak betul, Mat. Betul. Okay, tapi setiap 15 pip floating barulah korang layer, Mat.
Ini baru pelot 5 pip, 2 pip korang layer, martingale. Sampai ke sudah, Mat. Faham tak, Mat? Memang kalau korang buat cara macam tu, memang MC. Memang takkan withdraw pun. Okay, faham tak? So, saya harap bebel ni, korang dapat sesuatu amat. Okay, saya baca soalan dan kita akan mulakan lagi. Okay. Okay, John, martingale layer ni macam mana? Saya tak nak ajar. Okay, saya tak, martingale layer ni tak okay lah bagi saya untuk akaun yang kecil. Okay, martingale layer untuk akaun yang kecil tak sesuai. Okay, faham tak? Okay, jelas tak? Okay, bukan saya kata tak bagus, tapi untuk akaun senang cakap bawah 500 USD, you nak buat martingale layer, memang sampai mati you akan jadi kaki depo. Okay, jelas? Okay, next saya akan tengok lagi. Meninggal layer, sabar Mat. Tak ada, relax je Mat. Cuma, yelah kadang-kadang tak boleh Mat. Sebabkan satu SL korang MC. Faham tak? Dan kebanyakannya yang MC tu orang macam aku juga Mat. Orang B40. Faham tak? So kita ni bukannya orang senang Mat. Jadi untuk kita menghargai duit ni Mat. Okay, korang nak dapat duit ni halal. Korang kena trade dengan betul lah Mat. Faham tak? Kalau korang main full margin, itu bukan trade namanya Mat. Itu dah ibarat berjudi, dah haram Mat. So bila dah ibarat berjudi, so benda tu apa? Tak berkat lah Mat. Faham tak Mat? Korang full margin. Okay? Okay lah, senang cakap. Korang kata, okay, korang suka full margin. Okay, fine. Okay. Kita sebagai manusia, kita hanya merancang je Mat. Kenapa korang perlu full margin? Sedangkan korang boleh tahu, dia boleh pecah, dia boleh naik. Faham tak? Hari-hari kita trade. So kenapa kita perlu kau hentak lot size tu? Faham tak? Korang faham tak apa yang saya try untuk bagi tahu ni? Okay? Hari-hari kita trade. Okay? Satu bulan ada 24 hari kita akan trade. So 24 hari, takkan hari-hari tu selama 24 hari tu kita akan SL. Faham tak? Okay? Jelas tak benda tu? Saya faham korang nak, John, saya nak withdraw 500 USD ke atas setiap bulan. Boleh, Mat. Kalau korang nak withdraw setiap bulan 500 USD, boleh. Tapi akaun korang kena besar lah, Mat. At least 2000 USD. Supaya apa? Supaya kalau loss ke SL ke, korang tak risau. Sebab apa? Kita jaga MM, Mat. Okay. Mustahil, Mat. Kalau korang jaga MM, buat benda yang saya suruh, 3-4 layer saja, layer bila perlu, korang takkan MC, Mat. Takkan MC. Akaun kecil ke, akaun besar ke, kalau lot size tu betul, cara layer tu betul, korang takkan MC. Okay, faham tak? Korang kalau loss pun, SL pun, korang takkan hilang lebih daripada 10% daripada equity atau profit. Okay, jelas tak? Faham, Mat. Mat buka saya punya minda. Tak apa, Mat. Kita sama-sama, okay? John, boleh explain margin, free margin dengan 0% margin. Okay, nanti saya explain. Faham, Mat. Terima kasih. Kalau setup dah profit 15 pip. Okay, kalau setup dah profit 15 pip, katakan korang ada buka 2-3 layer. Korang tutuplah 2 layer. Okay, ambil profit tu dulu. Okay, lepas tu katakan zone apa market masuk balik dalam zone. Korang entry je lah balik. Faham tak? Korang sendiri boleh tahu. Okay, kadang-kadang setup saya, kadang-kadang dah hit 10 pip, lepas tu dia turun balik. Dia floating balik. Okay, faham tak? So, bila 10 pip profit tu, korang tutup lah dulu. Faham tak? Korang main forex ni kena bijak tau, Mat. Okay, sebab zone kita besar, 50 pip ke 60 pip. Okay, so bila zone besar, zone tu, price tu akan masuk dalam zone tu berulang-ulang kali. Okay, berulang-ulang kali. Kalau kita dapat sharp entry 20 pip, 30 pip, masuk-masuk 30 pip terus. 30 pip terus. Okay, itu alhamdulillah, itu rezeki. Tapi kebanyakannya kalau korang masuk memang floating, Mat. Faham tak? Jelas tak? So bila dah profit, tutup. Okay, katakan buka 3 layer, 15 pip, tutup 2. Satu tu letak BE. Kalau kata kena BE, tak apa, masuk balik zone, korang entry lagi. Faham tak? Profit lagi atas, tutup. Entry lagi kalau turun bawah. Kalau dah tak masuk zone, tak payahlah masuk dah. Tunggu next setup. Kenapa perlu rushing, Mat? Faham tak? Satu hari, 2-3 setup cukup. 2-3 signal cukup. Tak perlu banyak-banyak, Mat. Faham tak? Korang jelas tak benda tu? Okay. Dah lah korang entry saya punya setup. Lepas tu dah tiba-tiba bawah tu dah ada setup lain pula.
signal lain pula masuk. Korang kena faham tau. Bila korang trade satu pair, katakan pukul 2 petang korang trade gold. Gold saja korang trade. Faham tak? Janganlah korang campur setup signal group lain, group lain. Faham tak? Bila group lain SL, aku juga yang kena. Dah lah aku SL pun aku kena, group lain SL pun aku kena. Faham tak, Mat? Korang kena ingat tau, jangan riskkan korang punya account. Jangan terlalu tamak. Okay, satu account, okay, satu pair, satu kali entry. Katakan pukul 2 petang entry gold, dah cukup pukul 2 petang tu entry gold. Jangan pula dah pukul 2 petang entry gold, 2-5 minit, masuk pula euro. Nanti grup lain pula kasih JJ pukul 3, masuk lagi JJ. Ha, kalau macam tu, Mat, sampai mati, Mat. Sampai mati. Sampai mati memang jadi kaki deposit. Betul aku cakap, Mat. Faham tak, Mat? Penat lah, Mat, cerita benda yang sama, Mat. Tapi secara logik, benda ni memang logik akal je, Mat. Okay, budak kecil pun boleh fikir sebenarnya, Mat. Okay, faham tak? Jelas tak? iPhone jelas tak? Kalau setup dah profit 15 pip, tutup 2 layer. Tinggalkan 1, 2, 3 layer je. Okay, weak BE, katakan hit BE, biarlah. Dia masuk zone balik, barulah entry lagi. Faham tak? Kenapa perlu tergesa-gesa? SL kita besar, Mat. Faham tak? Jelas tak benda tu, Mat? Okay, nanti saya akan ajar cara layer. Tunggu jap, kita akan buat setup goal ni. Okay, bagi aku bebel dulu pasal money management ni. Okay, sabar jap. Ni nak buat setup ni. Okay, tunggu jap. Saya akan ajar cara layer, cara nak tutup. Saya akan ajar, tunggu jap. Tapi saya nak bebel benda ni dulu. Okay, faham tak? Korang tu account kecil. Janganlah masuk sampai 3-4 pair dalam satu masa, Mat. Memang MC, Mat. Korang jangan apa? Jangan tamak, Mat. Faham tak? Jelas tak benda tu? Okay. Okay, next. Maaf Sifu baru bergabung, baru siap solat. Okey, apa boleh diulang? Okey, nanti tengok je next video apa yang saya hantar dalam grup nanti. The best leverage berapa, cikgu? Tak ada best leverage, Mat. Okey, tak kisah akaun kecil, akaun besar, Mat. Dia tergantung kepada engkau, tergantung kepada disiplin kau. Okey, kalau leverage kecil ke, besar ke, kalau korang tetap dengan cara korang yang tak tahu ikut celah mana punya setup, cara layer pun salah, memang sampai mati pun memang akan kaki depo. Faham tak, Salman? Okey, sekarang ni kita jangan sibukkan leverage, spread. Faham tak? Kadang-kadang saya pun pening. Okey, kadang-kadang kan orang tanya saya, John pakai broker apa? Okey, John pakai banyak broker. Okey, saya ada Avatrade. Okey, Avatrade saya pakai untuk akaun besar. Okey, kalau akaun sederhana-sederhana saya boleh pakai Okta, saya boleh pakai XM. Kenapa saya pakai broker-broker macam tu, Mat? Cuba korang buka Okta. Okey, worldwide tak broker tu. Faham tak? Bola sepak pun dia taja. XM pun dia taja. Faham tak? Korang ni yang selalu kena tipu dengan Melayu-Melayu yang siput, yang pakai Lambo, pakai kereta mahal ni. Korang tahu ke leverage semua tu apa benda, Mat? Okey? Lagi besar leverage korang, lagi cepat korang MC. Okey? Faham tak? Lagi besar leverage korang, lagi cepat korang MC. Okey? Jelas tak benda tu? Kalau tak percaya, cuba buka Okta. Okey, you bezakan Okta dan kita bezakan yang tengah famous apa? Apa yang tengah famous? Cuba bagi tahu. Saya takkan sebut. Korang tengah guna broker apa? Okey, saya takkan sebut. Nanti saya akan kena. Okey, Salman, cantik. Korang guna DM. Okey, korang cakap DM bagus daripada Okta. Apa yang bagus? Spread bagus. Tapi leverage, okey, apa beza Okta dan ni? Cuba korang deposit 50 USD Okta, 50 USD dollar market. Okey, cuba korang buka lot size. Okta, korang tak, kalau korang buka 1 sen dah tak boleh buka 2-3 layer dah. Sebab apa? Sebab leverage kecil. Tapi dollar market tersebut pula. Okey, yang broker tu, okey, leverage kecil, spread kecil. Okey, leverage kecil, spread kecil. Lagi cepat MC lah, Mat. Leverage besar, kau boleh buka sesuka hati kau full margin. Faham tak? MC tu apa? Margin call. Hilang semua duit. Okay? Faham tak? Korang kalau nak ikut broker, jangan ikut orang, Mat. Pergi tengok. Pergi search. Wikipedia banyak. Korang pergi search. Tengok. Okta nombor berapa. XM nombor berapa.
Ava trade nombor berapa. Korang sebut benda-benda yang saya tak pakai. Kan, cuba korang research. Jangan main guna, Mat. Jangan ikut orang. Korang research kenapa, leverage tu apa. Faham tak? Korang cakap lagi besar leverage lagi bagus. Memanglah lagi besar leverage lagi bagus. Lagi cepat kau MC, Mat. Faham tak? Okay? Faham tak? Kenapa siput-siput tu suka leverage besar? Lagi banyak kau hentak, lagi kau cepat MC, lagi cepat diorang kaya, Mat. Faham tak? Jelas tak benda tu? Okay, so janganlah ikut orang, Mat. Ikut kepada kita punya kemampuan. Jelas tak benda tu? Sebelum korang masuk benda ni, korang tengok apa yang bagus, broker apa yang bagus. Okay, leverage. Baca. Jangan ikut orang, Mat. Bull prime itu semua bagus. Korang tengok dulu, Mat. Research. Saya tak nak cakap, korang pergi research. Itu semua nombor berapa, semua pergi research. Okay, faham tak? Kalau betul broker tu bagus, broker tu dah taja Barcelona semua, Mat. Korang pergilah tengok broker apa yang taja bola-bola besar. Kan? Korang boleh tengok lah, boleh buka Google, XM, lagi apa? Okta, lagi apa? Avatrade. Faham tak? Broker-broker tu kaya, broker-broker tu memang dah famous. Korang sebut broker-broker tu, cuba korang tengok. Diorang ada tak diorang ada tak taja klub-klub bola sepak yang kaya-kaya ke, taja benda yang kaya-kaya profesional? Tak ada, Mat. Tak habis-habis tunjuk duit. Tak habis-habis tunjuk pergi bercuti. Boring amat. Semua orang boleh pergi bercuti, Mat. Faham tak? Kan? Korang tak habis-habis tertipu dengan benda-benda macam tu. Faham tak? Korang kena menilai, belajar betul-betul, Ricky betul-betul, research benda tu betul-betul. Okay? Apa benda Thanks Prime, Kato Prime, saya tak tahu. Saya tak pernah dengar. Okay? Okay, faham tak? Okay, jangan ikut orang, Mat. Sebanyakkan saya faham. Bila saya sebut Okta, korang cakap apa hari tu? Alah, cikgu, Okta scam. Saya boleh cakap balik, dollar market tu betul sangat ke? Bull prime tu betul sangat ke, Mat? Okay, jelas tak? Okay, sebelum korang bercakap, korang research. Okay, sebelum korang nak tembak orang, korang research. Okay, research. Korang jangan busuk-busuk terdengar cakap orang. Okay, dengar apa orang tu cakap, korang ikut. Buta-buta. Lepas tu bila orang bagi ilmu yang betul, korang cakap itu, cakap ini. Macam minggu lepas lah. Kan, ada orang cakap apa dengan saya? Alah, cikgu pakai Okta, pakai XM, noob, scam. Habis tu, broker yang korang pakai tu betul sangat ke? At least kalau scam pun, Okta sekalipun, taja kelab-kelab bola sepak besar. Tu yang broker korang pakai tu taja apa, Mat? Cuba korang tengok. Belum tentu tanta alamat pun salah, Mat. Tak alamat mana dia guna. Okay, faham tak? Jelas tak? So, benda-benda ni sangat penting. Okay, lagi bagus broker tu leverage kecil. Okay, kalau korang nak tahulah, okay, saya bagi tahu. Leverage yang kecil, broker tu bagus. Okay, spread ni ikut kepada broker. Dia tak kisah, Mat. Okay, kalau korang buka Avatrade semua, spread besar-besar. Tapi diorang willing to bayar you 50,000 USD, 100,000 USD. Cuba you withdraw kat you pergi withdraw dekat yang you sebut tu. Okay, try withdraw 100,000 USD profit. Cuba tengok dia bayar tak, Mat? Okay, dia bayar tak? Setakat you post kat dalam group channel, you withdraw, I pun boleh buat benda tu, Mat. Okay, I pun boleh buat benda tu. Benda tu edit je. Okay, so kalau betul tak betul, cuba you letak duit you dalam tu 120,000, cuba you withdraw. Boleh tak dia kasih? Okay, baru kita sembang lepas tu. Okay, Mat, faham tak? Okay, jelas tak? Wish, saya tak nak sebut. Okay, so tak kisah broker apa-apa pun korang guna. Okay, yang penting korang tahu apa yang korang buat. Okay, faham tak? Jelas. Okay, ada apa-apa soalan? Sebelum kita masuk, kita buat setup kita untuk next week. Okay, jelas tak? Okay, ada soalan lain tak? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak pergi tempat lain. Okay, saya nak buat setup dan saya nak ajar cara layer. Jelas. Okay, jelas tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya nak saya padam. Saya nak padam ni. Okay, jelas. Okay. Jom kita tengok goal. Okay. Goal, kalau korang nak belajar, korang nak buat setup, korang hanya tengok 2 zone sahaja. Okay. Kalau korang nak tengok time frame besar, okay, nak tengok direction, nak tengok zone, korang pergi time frame H4 ke atas. Okay, ini untuk goal. Okay, memandangkan terlampau ramai sangat suka main goal.
Okey, ini saya jelaskan, saya akan ajar satu persatu. Okey, kalau korang nak buat zone, kalau korang nak tengok direction, korang tengok time frame H4 ke atas. Okey, tak kisahlah daily ke, weekly ke, monthly ke, ikut korang. Okey, ini untuk goal. Sebab apa saya cakap untuk goal? Sebab SL goal memang besar. Okey, jelas tak? Memang besar. Okey, ini saya bagi tahu. Kalau korang personal trade sekalipun, korang pergi tanya sifu-sifu yang betul-betul legit. Okey, contohnya macam Awi, Cahaya FX, okey, Mansur Safari. Orang-orang itu betul-betul legit. Okey, kalau korang sebut budak-budak muda yang tunjuk percutian, kereta, campak-campak duit, itu semua scam mat. Faham tak? Korang pergi tanya Mansur Safari semua tu. Okey, untuk main goal memang kena time frame besar. Okey, sebab SL dia pun besar. Okey, dengar baik-baik ya. Untuk goal, dia punya SL seelok-eloknya daripada 60 pip ke 100 pip. Okey, bullshit untuk kita main goal SL kecil. Sebab apa? Okey, saya jelaskan. Sebab goal, okey, yang pertama, kenapa goal kenapa goal SL kena besar? Okey, saya jelaskan kenapa kena besar. Yang pertama, sebab apa? Okey, goal suka ambil deep zone. Okey, deep zone. Itu yang pertama. Contohnya, okey, ini zone support. Okey, saya bagi contoh. Ini zone support tapi kadang-kadang, okey, kadang-kadang price tu boleh, sekejap, saya bagi contoh. Okey, kadang-kadang price tu boleh reject terlebih sikit daripada zone. Okey, so bila dia buat rejection macam tu, okey, dia terlebih daripada zone support. Bukan bermaksud setup kita tu dah fail. Memang goal punya cara memang suka ambil deep. Okey, dia memang suka ambil deep dan memang goal ni memang terkenal dengan cara spike atau junam. Contohnya tiba-tiba dia fly, lepas tu tiba-tiba dia reject kau-kau. Okey, tiba-tiba dia junam, tiba-tiba dia reject kau-kau. Buy, dia naik atas balik. Sebab apa dia reject kau-kau? Sebab bila dia ambil je deep zone, dia akan terus gerak. Terus gerak. Tak kisahlah berapa banyak shadow tu pergi. Okey, dia akan terus gerak. Okey, faham tak? So nak tak nak, goal memang kena account besar. Okey, at least 200 USD ke atas. Paling common pun 150 USD ke atas. Tetapi lot size tetap sama, 0.01 maksimum. Maksimum. Ini kalau tak nak MC dan tak nak loss. Okey, maksudnya kalau SL pun kita tak rugi besar. Okey, faham tak? Sebab tu goal memang wajib 60 pip ke 100 pip ke atas. Okey, jelas tak Mat? Okey, jelas tak benda tu? So, memang goal, memang behavior dia memang macam tu. Okey, and satu lagi, goal ni, okey, dia ni nak kalau dia laju, dia cepat, dia slow, tergantung kepada dia, bukan kita Mat. Contohnya macam 2 minggu lepas pergerakan goal laju. Tapi last week pergerakan goal banyak main sideway. Okey, sideway tu apa? Okey, bila korang tengok time frame besar, korang tengok macam ni. Ya. Okey. Saya buat kotak. Okey, ini adalah sideway. Okey, base. Okey, bila dia buat base itu dinamakan sideway. Okey, kalau orang panggil selain tu adalah support and demand, SND. Okey, tapi bagi John, okey, John selalu pesan, okey, benda ni, korang nak tak nak main goal ni memang wajib SL besar. Okey, itu satu. Bila layer pun, layer mesti kena besar. Bermaksud apa? Selalu kalau korang main currency, korang akan layer 10 ke 15 pip. Floating merah, korang akan start layer. Tetapi kalau gold, okay, kalau gold, bila floating merah 15 pip ke atas, baru kita start layer. Okay, faham tak? Tapi kalau account bawah 200 USD, setiap 20 pip merah, baru korang start layer. Okay, jelas tak benda ni? Jelas. Okay, jelas tak benda ni? Okay, kena jelas Account bawah 200 USD, okay, layer dia banyak macam tu. Okay, kalau atas
200 USD, layer dia banyak mana. So benda tu tergantung kepada equity dan account. Okay, faham tak? Okay, untuk behavior goal. So korang kena tahu kalau goal memang SL besar, korang tak boleh nak elakkan benda tu. Kalau nak juga main SL 30 pip ke 40 pip boleh Mat, boleh. Tetapi chance untuk kena SL tu lagi tinggi. Okay, jelas tak? Okay, korang jelas tak kenapa gold punya SL kadang-kadang lagi besar daripada currency? Sebab behavior dia dan pergerakan dia. Dia gerak sikit je dah 10 pip. Faham tak? Korang jelas tak benda tu? Anik trader kampung legit John. Legit Mat. Okay. Legit. Anik trader kampung legit. Okay, yang sebut pepek-pepek tu bagi saya tak melempepek amat. Okay. Jelas tak? Ada apa-apa soalan tak? Okay. So, bila korang dah tahu behavior goal, okay, barulah kita boleh marking zone. Okay. So, macam korang takut sangat kena SL. Okay. Macam John pula, John sarankan, kalau korang takut sangat dengan goal sebab SL tu terlalu besar, John sarankan korang main daily. Okay. Daily. Dia memang lambat. Okay. Dia memang akan lambat datang kita punya zone. Tapi dia lebih selamat. Okay. Faham tak? Okay. So, contoh. Okay. Fokus ini kita akan buat zone. Okay. Okay. Price. Sekejap saya tengok. Price close hari Jumaat. Okay. Price close hari Jumaat dalam kedudukan bawah. Okay. Bermaksud position dan kedudukan dia close tu pada candle merah. Okay. Korang kena ingat. Setiap kali price ke bawah, korang cari buy. Korang jangan cari sell. Korang cari buy. Okay. Faham tak? Kalau korang tak, mata korang baru nak belajar lah. Okay. So, ikut je satu persatu. Okay. Contohnya, kita dah tahu, okay, price hari Jumaat close warna merah dan price close pada keadaan price tu trending ke bawah. Okay. So, bila price tu trending ke bawah, korang kena ingat dia mesti akan cari next setup, next zone seterusnya. Okay. So, apa yang kita tahu sebagai price action, next zone kalau dia pergi ke bawah, dia akan pergi mana? Dia akan pergi engulf buy. Okay. Dia akan pergi engulf buy. Kenapa dia akan pergi engulf buy? Nak tak nak korang kena tahu. Engulf buy dalam price action bermaksud apa? Penukaran arah. Trend tu. Kalau dia perfect, dia akan ikut. Katakan dia buat engulf buy. Kalau dia perfect, dia akan naik. Okay. Kalau engulf sell perfect, dia akan turun. So sama juga dalam keadaan sekarang. Okay, kita tahu price di bawah. Okay, kita nak cari next zone dia nak berhenti. So mestilah kita kena cari reason. Okay, kita tengok belah sini. Kenapa dia ada buat rejection? Okay, kenapa dia ada buat rejection? So bila korang tengok ada rejection, korang tengok pula, oh bawah ni, area yang di reject ni adalah area engulf buy. Okay, so korang tengok sini. Okay, so zone dia daripada rejection sini sampai engulf buy ni lah yang bawah. So korang tahu zone ni sangat besar. Kalau korang ambil pembaris, kita kira berapa pip kita akan floating. Okay, 163 pip floating. Okay, so korang tahu 163 pip floating, zone tu sangat besar. Okay, so bila zone tu sangat besar, kita dah marking. Okay, kita dah marking dah. Okay, inilah zone kita. So, kita dah boleh entry ke? Tak boleh. Okay, kita kena pergi time frame kecil sikit daripada dia. Okay, kita tengok balik. Dalam kotak ni, ada tak lagi reason untuk kita kecilkan? And ingat, kalau kita buat kotak macam ni, bila kita pergi lower time frame, kita buy, kotak atas kita ke bawahkan dia untuk precisekan dia. Okay, faham tak? Jelas tak? Korang jangan sentuh yang bawah ni. Okay, bawah ni jangan sentuh. Sebab bawah ni adalah zone daily kita. Okay, untuk kita kecilkan dia, kita kecilkan daripada atas ke bawah. Okay, jelas? So, kita tengok H4, kita tengok. Ada tak reason atau shadow untuk kita kecilkan dalam kotak ni? Jawapan dia ada. Okay, shadow ni.
Okay, bila kita tengok shadow ni, kita tengok mirror kita belah kiri. Ada apa? Kenapa dia reject? Okay, yang pertama dia reject disebabkan ada hidden base. Okay, ada hidden base sebab tu ada shadow. Okay, itu yang pertama. Next, ada satu alasan. Second punya alasan sebab ada engulfing yang fail. Engulf cell. Okay, engulf cell kita tahu kalau engulf cell complete dia mesti turun tapi dia pecah ke atas. So dah ada dua alasan tak untuk kita kecilkan sampai sini? Boleh. Okay, dah ada dua alasan dah. So kecilkanlah sampai sini. Okay, kita kecilkan sampai sini. Okay, done sampai H4. So kita kira lagi, Mat. Okay, kita kira lagi. Ini untuk goal jangan silap Ini untuk goal. So kita kira berapa kita floating. Okay, 70 pip. Okay, 77. Senang cakap 80 pip lah, Mat. Kita genapkan 80 pip je. Okay, so kita floating 80 pip lagi. So zone ni besar tak, Mat? Besar, Mat. Okay, so kita pergi H1. Okay, kita kecilkan sampai H1. So bila pergi H1, okay, kita tengok. Okay, ada tak reason untuk kita kecilkan lagi dia? Okay, cari shadow. Okay, jawapan dia ada. Ada satu dan ada dua. Okay, tapi John lebih prefer kita ambil yang paling bawah lah. Lagi bawah dia lagi bagus lah kita. Okay, so kita tengok alasan dia reject sini kenapa. Okay, yang pertama ada hidden base. Okay, yang kedua ada hidden base juga kat sini. Okay, so dah ada dua reason hidden base. Itu dua. Dan yang ketiga, kalau kita tengok mirror kita belah kiri lagi, ada breakout. Okay, ini adalah base buy tetapi dia ke bawah, reject. So, dah jadi apa? Dah jadi breakout. So, boleh tak kecilkan? Dah ada tiga alasan untuk kita kecilkan. So, bila dah ada tiga alasan untuk kita kecilkan je lah, Mat. Okay, yang penting mesti ada reason. Okay, untuk kita kecilkan dia. Kalau tak ada reason, itulah kita punya zone. Okay, kalau ada reason, kita kecilkan. So, bila kita dah kecilkan, kita kira balik. Berapa pip? Okay, 48 pip. Okay, bagi John pula, 40 pip, 50 pip zone, kira okey lah untuk goal. Sebab apa besar? SL kita mesti bawah daripada kotak. So, macam John paling command kalau goal 65 pip atau 60 pip. So, kita tengoklah 65 pip, kita kira sampai 65 pip. Okay, so bila kita kira 60 pip, inilah kita punya SL. Okay, faham tak? Jelas tak? Okay, so bila kita dah kecilkan, barulah kita boleh entry, Mat. So, okay, dalam keadaan sekarang, katakan zone, okay, price masuk kat area sini. Okay, 1716.54. Okay, ini zone entry point yang pertama. Ini korang fokus ini saya nak ajar cara layer, cara nak tutup, cara nak macam-macam lah. Okay, so katakan kita layer tadi berapa point dia, jap? Entry point yang pertama 1716.5. 1716.5. 17.16. Okay, 1716.5. Okay. Okay. Katakan ini entry point kita. First entry point kita. Maksudnya bila saya bagi signal, ini point dia lah. Okay. Ini point dia. Okay. Bila korang nak layer pula, macam mana korang nak layer? Bila nak layer, kenalah kira. Okay. Kalau macam goal, setiap 20 pip ke atas. Okay. So, bila setiap kali nak layer, korang kira lah 20 pip. Okay. Kalau nak senang, kalau malas sangat nak kira, kalau korang buka satu sen, kalau 20 pip pelot, korang akan rugi $2. Okay, tu je. Okay. So, ni layer kita. Okay. So, okay, ini entry point yang pertama. Okay, so kalau price tu turun ke bawah lagi, ini adalah next destination kita. Okay, katakan dia turun lagi. So, lagi 20 pip kita baru layer lah. Okay, 20 pip kat sini. So, next layer sini. Okay, so total total layer kita dah ada 3, Mat. 1, 2, 3. Okay, SL macam mana? First entry point SL sama, second entry point pun SL sama, third entry point pun SL tetap sama. Okay, next. Katakan price turun sampai sini, jap. Jangan pekatkan dia. Okay.
naik sampai sini. Okay, turun sampai entry point ni lah, layer yang ketiga ni. So katakan price naik balik sampai entry point balik. Okay, saya bila John update, okay guys, running 40 pip. Okay, katakan running 40 pip, close entry point. Okay, bila dah dalam keadaan macam ni, okay, entry point yang pertama ni korang close, tutup. Biarkan yang pertama, yang bawah ni. Okay, biarkan bawah ni. Kenapa perlu kita tutup? Let's say, katakan price tu turun balik ke bawah. So, bila price tu turun balik ke bawah, korang tak rugi apa-apa. Account korang pun tak nampak merah. Faham tak? Korang still profit. Okay? SL tetap sama. Okay? Katakan dah macam tu. Okay? Ni tutup. Katakan naik pula hit TP1 kita. TP1 kita ke atas ni katakan 15 pip atau 20 pip. Okay? Hit sini hit TP1 kita. So, bila sini hit TP1 kita, okay, entry point yang layer nombor 2 ni korang close, tutup. Okay, SL yang tadi tu, daripada SL tadi tu, korang naikkan ke layer yang nombor 2, SL tu. Kenapa kita kena naikkan SL tu? Sebab katakan dah hit TP1, tiba-tiba price reverse balik. Kalau price tu reverse balik, korang tak rugi apa-apa mat. Korang still profit. Faham tak? Sebab tu saya, okay, aku selalu pesan kat korang, wajib set BE 15 pip profit tutup sampai entry point tutup. Kenapa? Katakan price tu turun balik sekalipun, korang tak rugi mat, tak merah pun akaun korang. Sebab apa? Bawah-bawah ni dah profit. Faham tak? Okey, katakan naik balik hit TP1, barulah korang tutup yang nombor 2 ni. Okey, SL kat mana? Naikkan dia pula ke atas. So katakan dah hit TP1, price turun balik. Biarlah turun pun hit BE kita, biarkan hit BE. Okey, biarkan. Yang penting kita profit. Daripada korang loss banyak nak melayan floating lagi. Faham tak Mat? Sebab tu saya cakap bila hit BE biarkan. Saya jenis saya, okey, kalau jenis aku dah hit BE biarkan Mat. Kau nak rushing buat apa? Faham tak? Cari next setup. Okey, kalau saya kata okey close lah Mat. Inilah cara dia. Okey, kalau saya tak kata close pun korang tetap kena buat benda sama. Okey, dah floating, bila naik balik entry point yang pertama, korang tutup entry point pertama tu. Okey, korang biarkan yang kat bawah-bawah tu. Okey, jelas tak Mat? Okey? Jelas tak? Okey, faham tak? Jelas tak? Okey. So cara macam tu nak layer dengan betul. Tak kisahlah gold ke, currency ke, layer dengan betul. Okey, faham tak? Katakan korang buka 1 sen, 1 sen, 1 sen. Kalau kena SL sekalipun, kalau korang kira balik, okey, ini akan hilang $5. Okey, yang ini sebab kita layer time 20 pip merah, so kita akan hilang $4. Okey, so 5 tambah 4 baru hilang $9. Tambah lagi yang bawah. So kalau layer ni kalau hit SL sekalipun, kita akan hilang $14 Mat. Faham tak? Kalau kita layer dengan betul, layer dengan cara yang betul dan benar. Okey? Satu pair kalau hit SL kita sepatutnya rugi tak sampai $15. Faham tak? So, $15 kalau kita recovery esok, senang tak Mat? Senanglah Mat, hilang $15 je Mat. Tapi kalau korang account 100 USD, hilang sekali $50, $80. Habis tu kalau nak recovery macam mana Mat? Memang sampai mampus tak boleh Mat? Faham tak? Memang sampai mati pun tak boleh. Sebab apa? Dia dah kacau win rate korang. Korang, ratio korang tu dah rosak, dah hilang. Faham tak? Jadi kalau nak recovery pun memang takkan boleh. Faham tak? Jelas tak benda tu? So benda ni korang kena titik beratkan. Okay? Saya bagi tahu ni supaya saya tak nak korang loss. Okay? Sebab saya tahu 100 USD pun sebenarnya nak cari pun susah Mat. Faham tak? Ini kan lagi kalau korang hilang lagi banyak duit. Okay? Jelas tak? Okay? So my prediction untuk gold, buy kat bawah lah. Okay? Buy ni kat bawah. Tapi sell, okay? Sell saya masih dalam direction sell. Okay? Untuk kita nak kata dia akan total buy, kita cari sell balik. Okay, bagi John, okay, ini bagi John. Ini dah jadi engulf sell. Bermaksud ini dah jadi zone sell lah. Okay, zone resistant. Sebab apa? Sebab ini adalah engulfing sell.
Okay, engulfing cell. Okay, so next. Bila korang tengok mirror korang belah kiri, di sini adalah zone breakout. Ada support mat kat sini. So bila ada support, automatic zone ni zone breakout. Okay, breakout cell. So dah ada dua alasan. Ada engulf cell, ada breakout. Okay, alasan ketiga pula dalam zone yang kita tanda ni ada hidden base. Okay, so bagi John, zone ni masih valid cell. Okay, zone ni valid cell. Ya, Ahmad. Okay, zone ni valid cell. Sebab apa valid cell? Sebab first kita tengok ada engulfing cell. Okay, yang kedua ada breakout. Okay, breakout by jadi cell. Dan yang ketiga adalah hidden base. So zone cell resistor ni zone yang sangat kuat. Kalau katakan dia punya direction buy, macam mana kita nak tahu dia buy besar? Trend besar dia adalah buy. Dia kena pecahkan zone resistor ni ke atas baru kita consider dia trend besar buy. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, trend besar adalah sell. Sebab apa? Dah complete. Hari Jumaat dia close dah complete engulfing sell. So next week, minggu baru kita fokus cari sell lah Mat. Okay, faham tak? Nak cari sell boleh, nak cari buy boleh. Tapi kalau nak cari buy, zone bawah. Nak cari sell, zone atas. So, kita tengok pula, kita kecilkan time frame kita. Okay, macam mana kita nak kecilkan zone? Okay, kita tengok ada banyak rejection, ada banyak shadow. Okay, so kita cari rejection shadow yang ada alasan. So dalam keadaan sekarang, kalau ikut kepada John, okay, valid tak valid adalah di area sini. Kenapa kita kecilkan sampai sini? Sebab ada engulfing cell. Okay, itu satu. Dan yang kedua, ada engulfing cell juga kat sini. Okay, so dah jadi breakout. Okay, zone sini breakout. Lepas tu yang ketiga, bila kita tengok mirror kita belah sini, breakout juga. So breakout punya zone kat sini kuat. So kita nak masuk sell kat mana? Tunggu bila dia sampai atas. Okay, so kita naikkan zone kita kecilkan sampai atas. So macam mana kita nak cari entry sell? Bila dia kat dalam position atas. Possible tak guna datang sini balik? Possible. Sebab apa? Sini masih fresh mat. Okay, so apa-apa pun boleh terjadi. Okay, so bila dah macam tu kita kira. Macam kita buat. Okay, 60 pip. Okay, bagi John masih besar lah. So kita pergi je H1. Jangan risau, pergi je H1. Kita tengok ada tak reason untuk kita kecilkan dia. Okay, dalam keadaan sekarang, okay, kita tengok ada shadow. Okay, ada shadow, ada rejection. So bila kita tengok ada tak reason untuk kita kecilkan sampai ke atas? Ada. Disebabkan kat sini ada engulfing cell dan ada engulf buy yang fail, ada breakout. So valid tak untuk kita kecilkan? Valid. Okay, so inilah zone kita yang sebenarnya. Okay, so SL 60 pip. Okay, jelas tak? So bila kita buka daily, nampak tak? Sebenarnya zone sell tu ke atas, bukan ke bawah. Okay, ni dah siap. Buy ada, sell ada. Ini untuk next week. Okay, jelas tak? So sebab apa saya John cakap macam tu? Sebab sekarang price kat tengah-tengah. Bagi price buat jalan dulu. So bermaksud besok mungkin kita takkan masuk gold dululah kot. Mungkin Selasa atau Rabu. Tak perlu rushing. Sebab apa? Sebab gold sekarang kat tengah-tengah. Biar dia buat dulu jalan. Dia nak buy ke, dia nak sell ke, itu terserah dia. Biar dulu buat jalan, biar dah ada structure, baru kita tentukan nanti. Tapi so far, untuk next week, macam ni lah kita punya zone kita. Okay, jelas tak? Kalau nak screenshot, boleh screenshot. Okay, katakan price pecah ke bawah, dia akan pergi bawah lagi lah. Dia akan turun lagi lah. Okay, okay, jelas? Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, faham tak? Okay, so ini adalah setup kita untuk this week. Okay, so tak perlu banyak-banyak sangat kita masukkan input tu. Last week kita dah belajar zone base. Hari ni kita ajar cara layer, cara untuk jaga money management. Okay, faham tak? Jelas tak?
So lepas ni kalau ada 1, 2, 3 Excel 1 minggu pun korang tak sepatutnya hilang duit. Okay? Dengar tak? Cara nak full margin tak ada. Saya tak ajar. Nak full margin pergi ni, main wukong, meja wukong. Kalau dia sambung junam di mana entry dan Excel. Kalau dia sambung junam, dia pecah zone ni, korang jangan delete zone ni. Zone ni akan automatic akan jadi sell. Okay, faham tak? Bila dia pecah zone ni, automatic zone ni akan jadi zone sell sebab dah breakout. Daripada breakout buy, dia dah jadi breakout sell. Okay, faham tak? Okay. Okay, ada soalan? Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, tak ada. So kalau tak ada, itu saja untuk kita punya kelas minggu ni. Okay, so saya John harap minggu depan korang takkan ada masalah lagi money management, cara layer. Okay, jelas tak benda ni? Sebab tak best amat. Okay, kita nak sama-sama. Maksudnya kalau John profit, korang pun mesti profit. Okay, ini John profit, korang ada yang loss. So tak best amat, tak selesa. Okay, so bila macam tu kita nak sama-sama mat. Okay, faham tak? Barulah berkat benda tu, faham tak? Kalau aku je profit, korang tak profit, bermaksud something wrong lah benda tu. Faham tak? So daripada situ korang tak perlu risau. Bagi John, kalau John profit, korang tak profit, bermaksud something wrong lah. Maksudnya John ada yang John tak sampaikan ilmu tu dengan betul. Okay? Barulah shock. Kalau sama-sama fly, barulah seronok sikit nak tengok mat. Okay? Jelas tak? Okay, macam itulah cara trading. Okay, apa pun yang korang belajar daripada grup-grup luar sana, korang tengok betul-betul. Okay, faham betul-betul, kaji betul-betul. Bukan diorang ajar tu semua jahat, tak. Semua buruk, tak. Ada yang diorang ajar tu betul. Tu korang menilai sendiri. Faham tak? Korang menilai, korang backtest. Faham tak benda tu? So bila buat macam tu, kita akan lebih selamat lah. Account kita akan lebih selamat. Buat live trade John? Boleh. Nanti kita akan buat. Hari Jumaat ke kita tengok. Okay. Okay, thank you so much for today. Okay, video kita akan record. Nanti John akan masukkan. Nanti John pin, korang tengok je. Okay, mana yang terlepas ke, yang tak faham lagi, korang pin je. Ada 4 video ke atas lagi. Okay, cara layer semua John dah ajar. Okay guys. Okay, thank you so much for today. Masa dan waktu yang korang luangkan. Thank you. John hargai, John appreciate. John doakan korang dapat sesuatu for today. Okay, so next week macam biasa kita John akan buat yang terbaik, dan apa-apa pun korang kena ingat, jaga money management and cara layer tu dengan betul. Okay, biarkan loss sekalipun kita tetap akan win kalau kita buat benda tu dengan systematic dan disiplin. Okay, faham tak Mat? Okay, thank you so much Mat. Okay, kita jumpa next week pula. Apa-apa nanti John akan update kat dalam group. Okay, bye. Assalamualaikum.